bekalan tu lambat nak naik, jadi dia harga kekal kat situ. Kemudian ada permintaan sikit lagi, bekalan lambat nak naik. Jadi soalnya ialah soal bekalan. So you have to see at the supply side. Yang itu yang setakat ini tidak dapat dijayakan dengan baik, dan idea-idea yang ada setakat ini daripada Najib, daripada BN ni idea yang lapuk daripada dululah, dan short term euforia yang hanya untuk beli undi, yang akhirnya menyebabkan kita berada daripada masalah food security ataupun masalah dari segi bekalan makanan sehingga krisis yang berlaku sekarang. Saudara Ravi, ada satu lagi sebelum saya nak pergi kepada soalan kenapa berlakunya kegagalan sebegini dahsyat. Cuma sebelum tu, kalau kita dengar, saya telaah juga kenyataan Perdana Menteri sewaktu membentangkan tambahan bantuan BKM RM100 dan sebagainya. Begitu juga Menteri KPDN. Mereka sentiasa mengatakan yang seolah-olah ekonomi ini semakin terbuka. Kita di fasa endemik, ekonomi berjalan semakin baik. Dia seolah-olah kepada rakyat kat luar sana mungkin penyokong tegar kepada UMNO Barisan Nasional. Mereka mungkin merasakan untuk subsidi ini dihapuskan sekarang. Seolah-olah rakyat bersedia ke arah situ. Saudara Fizi sebagai pemerhati ekonomi, bagaimana melihat ini? Mungkin soalan sedikit politikal campur ekonomi sikit. Bagaimana keadaan rakyat sekarang? Dia perspektif soal ekonomi ni selalunya ahli politik dia macam terkeliru tau. Dari pandangan ahli politik, ekonomi berkembang ni maksudnya lagi banyak orang berbelanja supaya dia dapat lagi banyak cukai. Jadi ekonomi berkembang, orang banyak belanja, banyak cukai, kayalah dia, banyaklah dia boleh belanja kan. Jadi cukai kan. Jadi pada pandangan pentadbiran kerajaan, baik buruknya sesuatu ekonomi itu dilihat kepada perbelanjaan, projek dan sebagainya. Lagi banyak berbelanja, lagi banyak hasil kepada mereka kan. Jadi dari segi itu, maka tumpuan mereka lebih kepada ekonomi dibuka sekarang ni, maksudnya adakah projek lebih banyak, orang lagi banyak berniaga dan ialah prospek untung lagi banyak lah kan, dan cukai lagi banyak. Di mata rakyat dia berbeza. Ekonomi baik atau buruk ini bergantung kepada satu benda saja. Berapa banyak duit tinggal dalam poket hujung bulan. Itu je. Dan berapa banyak duit di hujung bulan ini bergantung kepada dua perkara. Satu, sama ada gaji dah naik ke belum. Dan yang kedua, kos naik ke tidak kan. Jadi di situ yang berlakunya jurang pandangan yang sangat jauh antara pentadbir pembuat dasar dengan orang biasa kat bawah. Sebab itu saya faham kalau orang duk kata ekonomi semua duk kata dia buka, dia baik, tapi macam aku macam makin susah je kan. Grab makin mahal je sekarang kan, nak pergi mana-mana kan. Jadi itu berpunca daripada situ, dan ia berpunca sebahagiannya ialah kerana dasar ekonomi makro negara, the macroeconomic policy of the country, dia tidak menyeluruh dan dia hanya menumpu kepada asal sesuatu sektor itu kembang naik. Tapi dia tidak fikir bahawa semua yang naik ini mesti diimbangkan. Dia tak ada benda dalam dunia ini yang kalau dia naik dia 100% bagus. Duit pun kalau banyak bahaya. Makan pun kalau banyak bahaya, ubat pun kalau banyak mati kalau makan kan. Jadi the balancing tu maksudnya kalau ekonomi tu berkembang dengan baik di peringkat perniagaan, kedai dan sebagainya, dia mesti ada satu timbal balik dasar untuk memastikan inflasi itu terkawal, untuk memastikan contohnya kenaikan harga barang itu tidak sehingga membebankan, dan yang paling penting untuk memastikan kalau syarikat atau ekonomi berkembang maju dan untung banyak, untung itu sampai kepada rakyat, upah dia kan. Tapi itu sebenarnya tidak sangat berlaku lah. Itu sebab ada sebahagian daripada ahli ekonomi yang mempersoalkan tentang jurang gaji yang terlalu besar kan. Jadi semua ini masalah-masalah yang telah menjadi begitu rumit kerana telah dibiarkan tanpa ada dasar yang bukan saja kreatif, tetapi kalaupun ada dasar yang nampak agak baik
tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Dan dia tidak dilaksanakan dengan baik kerana mutu menteri-menteri yang ada. Kerana dia tak bagi dia benda ni. Bagi kat KSU lah buat, bagi kat pegawai kerajaan lah buat. Dia fikir nak menang jawatan dalam parti, nak tu projek apa dan sebagainya. Jadi bila kita ada kerajaan yang bukan saja tidak ada idea, tapi idea yang cukup-cukup makan itu pun tidak dilaksanakan dengan baik, maka dia seolah-olah semua masalah ini dibiarkan terus berkembang tanpa diubati dengan secara tersusun dan secara berpanjangan. Dan akhirnya kita sampai ke peringkat sekarang lah. Baik, Saudara Fizi, saya rasa kita makin clear dah apa yang berlaku sekarang. Dan saya rasa setiap rakyat pun kesan tu rasa pada diri kita sendiri. Tak ada siapa yang boleh menafikan, saya okey. saya okey. Aku pun duk komplain. Mahal lah harga ni kan. So saya rasa semua akui benda ni. Dan saya bila kita pergi ke media-media sosial rakyat, yang bercakap tu dah bukan lagi orang, memang orang yang enggak asing bagi dia. Siapa yang bercakap ni? Orang biasa dah bercakap dekat TikTok. Orang biasa dah mengeluh dekat YouTube. Maknanya masalah tu memang real dan berlaku, hanya mungkin menteri-menteri saja yang tak sedar. Dan sekarang ni sampai tadi YB Rafizi, Saudara Rafizi sebut tentang supply yang slow, perlahan, semua sekali. Dan menggambarkan keparahan ataupun besarnya masalah pentadbiran. Soalannya ialah kenapa kegagalan ni berlaku sampai tahap ini? Kenapa? Dia sebahagiannya dari segi saya dah sebut tadi, soalnya contohnya ialah kurangnya idea yang kreatif. Saya bagi contoh yang agak mudah lah. Dalam tahun 70-an, dunia mengalami masalah yang sama yang ada sekarang. Masa itu akibat perang, masa itu perang Arab-Israel. Kemudian ada dari segi catutan bekalan minyak yang dikenakan oleh OPEC. Juga berlaku beberapa